terakhir sekali. Sebab sebenar. Ini share dulu. Sebab sebenar itu apa Dr. Mazli meletak jawatan. Ataupun kenapa Dr. Mazli disuruh meletak jawatan. Kita tahu mungkin secara umumnya kenapa dia disuruh meletak jawatan, tapi kita tak tahu secara detail kenapa sebenarnya dia disuruh meletak jawatan. Ini bagi menjawab kenyataan Ketua Penerangan Armada. Saya baca Ketua Penerangan Armada punya kenyataan. Apa dosa Muhyiddin kepada Mazli? Ketua Penerangan Armada bertanya. Malam ni kita cerita apa dosa tersebut. Ketua Penerangan Armada Muhammad Ashraf Mustaqim hairan mengapa Mazli Malik menyalahkan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Malam ni kita cerita kenapa dia salahkan Muhyiddin Yassin berdasarkan buku ini. Ketika beliau meletak jawatan sebagai Menteri Pendidikan tahun lepas, beliau turut mempersoalkan apakah dosa Muhyiddin Yassin terhadap Al-Parlimen Simpang Regam sehingga beliau berkata sedemikian dalam buku terbarunya Memoir bukan Memori. Memori bukan memoir, terbalik ni kan? Memori bukan memoir. Memori bukan memoir tajuk buku ni. Mazli dalam bukunya mendakwa isu Wan Bistari Net antara punca kenapa peletakan jawatan tersebut. Begitupun menurut Muhammad Ashraf Mustaqim, Tun Mahathir yang pernah surat daripada Tun Mahathir yang pernah tersebar menyatakan Mazli gagal mematuhi arahan kabinet dalam isu perkhidmatan internet percuma di sekolah. Benda itu dijawab di dalam buku ini. Bila saya buat semakan, WalTL iaitu syarikat yang mengadilikan kontrak Wan Bistari Net telah memfailkan tindakan semakan kehakiman kepada KPM dan Mazli sebagai Menteri Pendidikan. Betul? Of course lah. Sebagai mana-mana company pun, kalau dia terkhilaf, kalau dia terbencana, dia boleh buat semakan kehakiman mahkamah. Belum tentu dia bersalah, dia tidak bersalah. Semakan kehakiman itu dibuat kerana KPM tidak mempertimbangkan cadangan syarikat itu untuk membekalkan perkhidmatan internet secara percuma ke sekolah-sekolah selepas kontrak satu Bistari itu tamat. Kenapa dia ditamatkan? Kita akan tengok. Sebaliknya, KPM melantik beberapa syarikat telekomunikasi untuk menyediakan perkhidmatan internet secara berbayar. Ya ke secara berbayar? Berbayar oleh siapa? Kita akan tengok apa yang dimasukkan dengan percuma itu sebenarnya. Adakah percuma itu percuma? Atau ada deal di belakang dia? Mungkinkah itu isu berkaitan Wan Bistari menjadi sebab peletakan jawatan Dato' Mazli? Beliau menyoal dalam Facebook. Tambahnya, sekiranya Muhyiddin mempunyai kepentingan dalam projek, mengapa ketika beliau menjadi Perdana Menteri, kontrak tersebut tidak pula diperbaharui? Dia kata demikian. Sebab kontrak dah dibatalkan, nak perbaharui macam mana? Sebagai Perdana Menteri, beliau tentunya mempunyai kuasa yang besar. Dia kata, jika beliau boleh mendesak Dato' Mahathir supaya memecat Mazli, takkan beliau menjadi Perdana Menteri, tetapi tidak boleh mengarahkan Menteri Pendidikan supaya mengikut kehendaknya. Sebabnya kita ada COVID. Itu sebab kenapa tak boleh. Dan rupanya apa yang Mazli buat sewaktu membuka tender tersebut telah berjaya. Kalau tak kerana itu, internet kita, PDPR kita takkan, walaupun PDPR kita kurang berjaya, tetapi itu sebenarnya telah berjaya membantu. Kita akan tengok sebentar lagi. Okey, saya share tuan-tuan presentation saya berkenaan dengan perkara ini, isu KPM ini. Saya share berkenaan dengan isu KPM supaya kita sedar yang benda ni sebenarnya kenapa kita tahu yang ini adalah permainan orang sebelum ini, orang yang cuba nak menjatuhkan reform yang cuba dibuat oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Mereka yang cuba nak menjatuhkan reform yang cuba dibuat oleh Pakatan Harapan. Okey, kita tengok mengenai perkara tersebut. Alright. Isu KPM. Sebenarnya projek Mega 1 Bistari ni pada tahun 2011 ia telah diusahakan oleh Menteri Pelajaran ketika itu. Siapa Menteri Pelajaran ketika itu? Muhyiddin Yassin. Yang ini kita kena ingat bahawa Menteri Pelajaran pada waktu itu adalah Muhyiddin Yassin. Dia ada 3 fasa. Fasa 1, fasa interim dan fasa 2. Tapi 3 fasa. 3 fasa. So kita akan tengok fasa satu persatu fasa tersebut. Fasa 1 bermula daripada 13 hari bulan 12 2011 sehingga 12 hari bulan Jun 2014. Kontrak itu bernilai 1.1 bilion ringgit. Fasa 1 yang interim bermula daripada 13 Jun 2014 sehingga 30 Jun 2016 bernilai kontrak 468 juta ringgit. Kemudian fasa yang kedua 1 Julai 2016 sehingga 2019 dengan kontrak bernilai 1.55 bilion. Lumayan kontrak ni tuan-tuan, lebih daripada 2 bilion total projek 1 Bistari Net. Okey, kalau benda tu bagus tak apa, tapi kita tengok objektif projek itu adalah membekalkan internet ke sekolah-sekolah di bawah KPM. Ada lebih 10,000 sekolah. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ini saya nak cerita sikit untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sebelum saya teruskan video ni. Pada tahun 2012-2013, hari ni saya boleh cerita sebab benda ni dah lama.
company saya adalah antara company yang mendapat sub. Sebab tu saya boleh bercerita tentang ni. Sub untuk nak buat survey tentang keadaan sekolah di seluruh Malaysia pada waktu itu. Dan saya dapat sub untuk buat di sekolah di Sarawak. Di Sarawak, sekolah di Sarawak adalah sekolah yang paling banyak. Ada lebih 1,400 sekolah. Lebih 1,400 sekolah. Sarawak mempunyai sekolah paling banyak. Dan hanya lebih kurang 170 kalau tak silap saya hanya sekolah menengah. The rest adalah sekolah rendah. Nombor 2 paling banyak adalah Sabah dan nombor 3 paling banyak adalah Johor. Total seluruh Malaysia adalah 10,000. Jadi antara benda yang kami kaji di sekolah-sekolah adalah pencapaian internet. Capaian internet. Saya ingat lagi pada waktu itu budak-budak saya cerita, saya pun pergi juga survey. Budak-budak saya cerita dia tanya, nak jumpa dengan cikgu sekian-sekian. Oh, cikgu tu tu kat tengah padang tu. Dia buat apa kat situ? Oh, dia tengah cari line internet. Kenapa cari line internet? Masa itu ingat tak cikgu-cikgu ingat tak nak kena hantar laporan online? Pada masa itu semua laporan kena buat online sebab dah ada satu bestari net kononnya. So kena buat satu laporan online. Saya tanya dengan cikgu tu, ada ke internetnya cikgu? Nak kata internet apa? Parabola tu adalah dia kata. Internetnya tak ada. Habis parabola tu buat apa kat situ? Entahlah, dia kata buat hiasan kot. Dia kata buat hiasan. Internet pakai apa? Pakailah kita punya telefon sendiri. Kita pakai wifi kita sendiri tapi duduk tengah padang. Ada cikgu tu pula terpaksa tak boleh guna internet kat sekolah. Kena balik kat rumah dekat Kuching sebab kawasan tu agak luar outskirt Kuching. Semata-mata nak isi borang online dia pada waktu itu. Sebelum dimansuhkan oleh oleh Kerajaan Pakatan Harapan secara online tu, pada masa itu dibenarkan untuk buat secara offline. Kalau ingat cikgu-cikgu lah, jangan cikgu-cikgu lupa pada benda tersebut, ingat tak nak kena isi. Dan saya tengok sendiri so called One Bestari, tapi di Sarawak dia tak panggil One Bestari Net. Dia sub sebab nak masuk Sarawak ni dia kena kroni Sarawak yang buat. YTL tak boleh, kroni Sarawak. Tapi sebenarnya teknologi sama je. Okey, kita tengok pula sambungan. Okey, memekalkan. So objektif dia memekalkan internet di sekolah-sekolah. Alright. So 3 perkara utama dalam projek Bestari Net ini adalah dia adalah pelantar pembelajaran maya berjenama Frog. Dia platform kepada siapa ingat siapa mak bapak ingat tak yang ada website nama Frog tu. Lepas tu dia talian internet ke seluruh sekolah melalui YES, dipanggil YES TLC, melalui YES, internet YES yang 4G tu. Lepas tu struktur satu Bestari Receiver Integrated System, One Breeze dengan menara komunikasi kelajuan 4G oleh YES. Maksudnya 3 benda ni adalah benda yang akan dideliverkan kepada KPM pada waktu itu. Okay. So janji kontraktor antaranya bilangan sekolah ada 1182 di mana 8,271 dibekalkan dengan internet berkelajuan 6 megabit per second ke 30 megabit per second. 6 megabit per second ke 30 megabit per second. Tuan-tuan kalau nak bandingkan internet kita ni lebih kurang masa tu, sekarang ni internet kita dah pergi kepada 100-200 megabit lah. 100 kan lebih kurang macam tu. Tapi pada masa ini 6 tu dah kira laju lah, 6 ke 30. So kira laju lah, terutama kawasan-kawasan pedalaman, kira laju tu. Selebihnya 1997 dibekalkan dengan internet 2 Mbps dengan teknologi VAS dan juga teknologi ASDSL. Bagi satu breeze ni 2,746 menara menara di sekolah dibina di seluruh negara. Okey. Fasa 2, setelah masuk fasa 2 pada 30 Jun, KPM terpaksa membuat keputusan meneruskan atau membuat kontrak baru. Keputusan KPM adalah seperti berikut. Pertama, kajian impak dan hala tuju pendigitalan negara oleh IPTA, dan juga ada 4 agensi yang mengkaji tentang perkara ini. Pertama, IPTA membuat kajian impak dan hala tuju pendigitalan negara. Kedua, oleh JPM dan juga profesional luar KPM, dan telah membuat satu laporan jawatan kuasa khas siasatan takbir urus perolehan dan keuangan negara kerajaan. Jabatan Audit juga telah membuat audit dalam laporan audit negara 2018 siri 1, dan juga laporan Parlimen telah membuat laporan Public Account Committee Parlimen yang ke-13. Kesimpulan kajian. Yang pertama, Bestari Net tidak mencapai objektif pelaburan kerajaan. Capaian internet amat rendah berbanding 4 ke 30, 6 ke 30 Mbps yang dijanjikan. Program e-pembelajaran yang berjumlah 1.13 bilion tidak mencapai objektif ditetapkan. Ketiga, penyelewengan tanah bagi struktur satu breeze yang dijanjikan. Okey.
Nombor satu, kita tengok satu persatu. Capaian internet yang rendah. JK, jawatan kuasa semakan KPN mendapati, memperlakukan dia bayar 52.8 juta daripada 62.6 juta pada Jun 2019 atas sebab YTLC tidak mematuhi perjanjian tahap perkhidmatan. Kajian impak oleh IPTA mendapati kualiti capaian internet tidak memuaskan berdasarkan aduan stakeholders yang terlibat. Kalau kita tengok bukan setakat diorang punya kajian, kami punya kajian pun sama, telah mempunyai kesimpulan yang sama. 2. Program e-pembelajaran yang berjumlah 1.3 bilion tidak mencapai objektif yang ditetapkan. Tidak mencapai objektif yang ditetapkan. Apa dia? Kalau kita tengok, KPI tidak dicapai apabila menggunakan Frog VLE yang kita tengok platform tadi. Hanya 3,317 atau 0.8% guru membangun laman website daripada jumlah guru ada 400 lebih ribu orang. Laman yang diboleh dikongsi ke seluruh negara hanya 46,000 dalam tempoh 8 tahun atau 0.12 laman bagi setiap guru pada setiap tahun. Purata setiap halaman kena dibayar adalah 24,000 kos dia. Penyelewengan tanah. Pesuruhanjaya Tanah telah memberi arahan bahawa struktur yang dibina perlu melalui proses penyewaan dan charge, di mana selama ini syarikat tidak membayar 1 sen pun kepada PTP. Demi untuk negara tak payah bayar. Pihak YTL enggan mengutamakan perjanjian sewaan fasa 2 kerana tidak bersetuju dengan kos elektrik. Kesannya YTL langsung tidak membayar caj elektrik bermula fasa 2 yang menyebabkan kos yang ditampung oleh kerajaan mencapai 41.8 juta. Janji dia pada waktu itu hanyalah untuk tanah tu kita bagi percuma, elektrik kena bayar, tapi YTL tak nak tanggung elektrik, itu pun dia minta free, dia kata. Dah lah kita bayar bilion. YTLC menyatakan mereka berhak mendapat kontrak 15 tahun walaupun tidak dinyatakan dalam kontrak. Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian telah memutuskan hanya cas RM10 saja satu tapak dengan syarat digunakan untuk KPM. Tetapi SKMM telah mendapati satu bris telah digunakan bukan sekadar untuk sekolah, tapi dia jual juga internet tu untuk tujuan komersial. Perkara ini ditolak oleh YTLC. Beberapa perjanjian juga telah dibuat oleh YTLC. Perjanjian tersebut antara lain telah menyatakan bahawa dia telah ubah perjanjian tersebut, tapi tanpa pengetahuan KPM. KPM tak tahu, sehingga menyebabkan KSU dipanggil untuk menghadap Perdana Menteri pada waktu tersebut, Mahathir Mohamad, bila telah dibentangkan bahawa perjanjian itu berat sebelah oleh peguam kerajaan. Okey, kalau kita tengok daripada situ kita nampak sebenarnya, kita nampak daripada perkara tersebut, daripada apa yang saya bawa, di situ sudah jelas kenapa YTL ini dianggap tidak berjaya nak supply apa kita panggil sebagai apa orang kata internet yang dikehendaki oleh kerajaan. Dan disebabkan oleh itu projek mega ini, disebabkan itu maka KPM telah memutuskan, keputusan KPM untuk memutuskan supaya menarik balik kontrak berhubung Frog dan sebagainya. Frog VLE, kerajaan telah memutuskan bagi mana yang dah ada teruskan, tetapi yang tak perlu ada pada waktu itu tidak payah diteruskan. Malah kerajaan, saya baca sini, KPM telah mencadangkan agar para guru menggunakan Google Classroom yang menyediakan perkhidmatan secara percuma untuk semua, tak payah pakai Frog tu. Ternyata ketika tercetusnya COVID pada tahun 2020 dan perintah kesekatan pergerakan yang pertama dijalankan, ramai guru dan murid telah mengakui keberkesanan Google Classroom. Mereka bersyukur atas keputusan ini dan tidak terbayang bagaimana keadaan pendidikan pendidikan dan nasib para guru jika Frog VLE masih digunakan pada waktu tersebut. Hal itu boleh dilihat pada komen dan luahan guru. Kemudian yang kedua berkaitan dasar KPM dari segi talian. Selari dengan National Fiber Design and Connectivity Plan, KPM telah mencadangkan penggunaan teknologi fiber. Kerana pada waktu itu Yes ini tak guna teknologi fiber, dia guna teknologi tower. Dia guna from tower to tower, dia hantar signal. Masalah signal berbanding dengan fiber, kalau kita tahu, kalau kita belajar electricity, kalau kita belajar electricity, apa isu kepada wireless charging? Wireless charging dia ada loss. Dia ada loss kepada signal yang dihantar. Same teknologi, walaupun pada menara yang pertama itu ada, katalah kita dapat kelajuan 30 Mbps, tapi signal yang kita hantar to the next menara itu, disebabkan dia wirelessly dihantar from menara to menara, loss akan berlaku. Namun begitu, disebab teknologi fiber itu adalah lebih baik, fiber optik. Saya ingat lagi,
Negara kita baru bercakap tentang fiber optik lebih kurang tempoh 2019 ni KPM. Sebelum itu baru kita bercakap tentang fiber optik. Saya kat UK tahun 2000 dia orang dah gali fiber optik. Kita ketinggalan terlalu jauh daripada segi teknologi. Tapi tak apalah. KPM pada masa itu mencadangkan supaya kita menggunakan teknologi fiber, instead of nak menggunakan teknologi yang ada sekarang ini, iaitu menggunakan wireless ataupun KPM wireless seperti yang saya katakan. Berkaitan perjanjian sewa tapak baru pada masa itu disebabkan YTL telah melanggar perjanjian. Dia tidak hanya memberi perkhidmatan tersebut kepada KPM, sebaliknya dia bagi juga kepada orang awam. Dia guna ialah RM10 kan. Maka PTP telah mengecas mereka dengan kadar komersial, iaitu RM3,000 bagi bandar dan RM2,000 bagi luar bandar setiap bulan, dan membayar caj elektrik bagi kesemua 2,746 tapak mengikut kadar komersial. Jika ini dipersetujui, KPM sedia menyambung kontrak mereka selama 3+3. YTL harus menandatangani perjanjian sewaan tapak sebelum perjanjian sewaan tapak baru. Tetapi perkara ini, sewaan tapak baki 1,600 bukan lagi hak milik PTP, tidak dapat dikutip buat masa ini. KPM juga mengambil keputusan untuk meneroka cara baru bagi menjana pendapatan melalui penyewaan tapak secara tender terbuka, selari dengan amalan kerajaan PH. Pada masa itu kita tak bagi lagi kroni-kroni ni tuan-tuan. Kita bagi sewaan tapak. Nak guna boleh, kau pun dapat 1 bilion. Kenapa tak boleh bayar sewaan tapak? Itu dimasukkan bayaran tersebut tadi tuan-tuan. Kalau nak kita tengok bayaran yang di-charge tu, bayaran itu kita charge siapa-siapa yang dapat tender. Kau pun bukannya rugi. Bilion kau dapat. Bilion dapat. Bayaran tapak charge pun kau nak ambil kira, kan? Antara benda. Dan kita tengok sekarang ini kenapa, dan disebabkan oleh itu. Mungkin Dr. Mazli, saya baca kesimpulan Dr. Mazli tulis dalam buku ini. Dia kata cara kesimpulannya, adakah itu yang menyebabkan beliau kena pecat? Di bawah tajuk berani kerana benar, saya baca kesimpulan dia. Apakah keputusan ini yang menyebabkan saya diminta melepaskan kedudukan saya di Kementerian Pendidikan Malaysia? Okay, saya tulis ni sebagai adakah keputusan ini yang menyebabkan saya diminta melepaskan keputusan saya di Kementerian Pendidikan Malaysia? Wallahualam. Ini buku, memori bukan memoir. Boleh beli di di Shopee dan sewaktu dengannya lah. Boleh beli. Kesimpulannya apa tuan-tuan? Siapa Menteri Pendidikan 2011 yang meluluskan satu Bestarinet, yang memberi tanah RM10, yang YTL sesuka hati saja nak mengubah perjanjian? Siapa Menteri Pendidikan pada waktu itu? Muhyiddin Yassin. Selepas itu saya baca selepas itu dia bawa, saya baca pada permulaan berani kerana benar ni. Saya sering ditanyakan apakah permintaan Perdana Menteri ke-7 untuk saya memulangkan jawatan saya kepada beliau adakah disebabkan oleh isu satu Bestarinet atau lebih khusus kepada kontrak YTL Communications Sdn Bhd dengan KPM yang penuh kontroversi. Saya tidak boleh mengatakan hal ini satu-satunya sebab, namun boleh saya katakan hal itu merupakan antara sebab mengapa PM meminta saya berbuat demikian, dan menurut beliau atas permintaan Presiden Bersatu pada ketika itu. Kenapa? Menjawab soalan yang Ketua Penerangan Armada tadi lah, kata kenapa kalau masa jadi PM dia tak bagi je balik kepada YTL? Sebab YTL tidak menyediakan fiber optik punya teknologi, dan pada waktu itu COVID sedang berlaku. Kalau tak kerana COVID, kita pun tak tahu negara ni akan jadi macam mana tuan-tuan. Kalau tak kerana COVID, sebab masa tu semua PDPR, kita tak sempat nak pergi nak naikkan menara dan sebagainya. Tak sempat nak naikkan menara. Kebetulan kita dah ada apa yang kita ada, kita buat je lah apa yang kita boleh buat. Nasib baik. Kalau tak kerana COVID tuan-tuan, itu saya kata ada hikmahnya COVID ini, terutama dalam nak menyekat pengkhianat, dalam menyekat kerajaan gagal dan kerajaan 69 ini daripada menyakau duit kita tuan-tuan, daripada terus menyakau duit kita.